KPM. Ampun, tuanku. Kabar apa anak ndaku Ken Tambohan? Hamba kabar baik, Sang Ratu. Rasa senang mengiringi hamba sejak tinggal di sini, tuanku. Tenang hati beta mendengarnya. Tapi Ken Tambohan, kenapa dia bersendirian di sini? Sepatutnya engkau bersama dengan Ketadahan dan Kapilipur. Ampun, tuanku. Mereka berdua ke taman memetik bunga-bunga untuk menghias kubah ini, tuanku. Kalau begitu katanya, marilah kita keluar ke kandang kerana ada beberapa perkara yang ingin Adinda bincangkan. Baiklah Adinda, kalau itu hendak hatimu. Mari ke kandang. Mari. Ampun, tuanku. Oh ya, Kanda. Ya. Izinkan Adinda untuk berbicara sebentar dengan Ken Tambohan. Ada beberapa perkara yang ingin Adinda bertanya kepadanya. Silakan Adinda. Kekanda pergi dulu ya. Baik, Kakanda. Ken Tambohan. Seperkara lagi. Jaga tingkah lakumu. Jangan kau cermarkan cepaka jajak ini dengan maruahmu. Ingat, engkau anak jarahan. Tidak sama dengan putri yang lain. Ingat itu, Ken Tambohan. Jangan lupa. Baik, tuanku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda sedang menyaksikan slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Kenapa masih tak berubah watak lagi ni? Baik, untuk hari ini bersama saya Irfan Syami, kita akan belajar mengenai mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif bersama dengan dua orang guru yang akan menemani kita. Jadi siapakah mereka sebentar tadi? Jom kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Oh, cantik cikgu hari ini. Baik. Sebelum itu, saya nak kenalkan watak-watak yang berlakon dalam gimmick tadi. Kita perkenalkan Cikgu Salziah yang merupakan watak permaisuri cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ifan. Baik, mungkin cikgu berceritakan sedikit kenapa pemakaian kita sebegini rupa hari ini. Oh, sebab kalau nak ikutkan, kita hari ini kita akan belajar cerita tentang Jawa, Panji. Sastra Panji. Sastra Panji. Bermakna hari ini kita masih lagi berpakai busana Melayu, cuma kita ada terapkan elemen-elemen Jawa pada batik Jawa, pada aksesori Jawa. Dengan lagu-lagu kita pun nampak macam Jawa hari ini, kan? Betul. Sebab itulah Ifan pun tadi terikut-ikut cakap macam orang Jawa. Baik, terima kasih cikgu, selamat berkenalan. Ya, dan yang kedua, kita ada watak Ken Tambohan yang dimainkan oleh Cikgu Liana. Cikgu, Assalamualaikum, apa khabar? Kau baik, Alhamdulillah. Amboi, cikgu sedih-sedih tadi, cikgu okey ke? Sedih kena marah ni. Sedih kena marah. Baiklah cikgu, sebelum itu kita nak kata apa, patuh kepada SOP. Jadi di situ kita sediakan kepada cikgu berdua. Jempa Basmikuman dipersilakan cikgu untuk presentasi. Dipersilakan. Okay, cikgu saya dulu. Mari Ken Tambohan. Mari ya, nampak masih dalam wataknya silakan, tadi. permaisuri. Dan kepada anda semua, walaupun kita diberi sedikit kelonggaran, jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baiklah, cikgu dah sedia? Selesa?
Okey. Baik, dan bukan kita bertiga saja di sini cikgu, kerana kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang berada di dalam talian, yang mana mereka dari Sekolah Menengah Kebangsaan Warisan Puteri Negeri Sembilan. Anak murid siapa ni? Saya. Anak murid Cikgu Sazia. Baik, jadi kita nak kenal dengan rakan saya yang pertama. Dipersilakan Adlin Nur Amira binti Muhammad Rafi Afandi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adrina Amira binti Muhammad Rafi Afandi dari Sekolah SMK Warisan Puteri. Baik, selamat berkenalan. Boleh tak Abifah nak tahu Adlin ni nanti besar jadi apa? Cita-cita. Boleh tak ceritakan sikit? Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Seorang guru, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak cikgunya di sini, dia pun nak jadi cikgu juga. Boleh kita doakan. Terima kasih. Yang kedua, kita nak perkenalkan Nur Dayana Aina binti Abdullah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera. Nama saya Nurdayana Aina dari Sekolah SMK Warisan Puteri. Cita-cita saya nak jadi seorang guru juga. Seorang guru juga. Boleh tak Abifah nak tahu guru dalam mata pelajaran apa? Sastra. Oh, okey. Cikgu ada bayar ke sebelum ni? Tak ada. Guru okey. Baik, nampaknya pecinta sastra Dayana. Okey, baik, terima kasih. Yang ketiga, kita nak persilakan satu-satunya kumbang yang bersama Irfan hari ini. Dipersilakan Muhammad Muhazib bin Mazlin. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama Salam. saya Muhammad Muhazib bin Mazlin dari SMK Warisan Puteri. Cita-cita saya ialah menjadi chef. Menjadi chef, suka masak dekat rumah lah ni. Okey, makanan yang paling sedap masak apa? Kongsikan satu. Nasi kerabu. Nasi kerabu. Oh, sedap ni. Orang Kelantan kau? Bukan. Baik, terima kasih Muhazib. Yang keempat yang tadi kita persilakan Fatin Nur Alia binti Amran. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Salam. Fatin Nur Alia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Warisan Puteri. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Seorang guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. InsyaAllah Abang Irfan doakan di sini. Baik, itu dia rakan-rakan saya yang berada di dalam talian, dan juga saya yakin ada penonton yang menyaksikan kita. Saksikan kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi cikgu, mungkin Cikgu Liana boleh terangkan kepada kami hari ini apakah standard pembelajaran kita. Dipersilakan. Okey, standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Cikgu. Okey. Ada dua kandungan di SKP yang kita akan sentuh, iaitu 1.0 apresiasi dan 2.0 pembangunan insan. Baik. Di dalam standard kandungan 1.2 kita akan mengenali dan memahami elemen sastra. Di bawah standard pembelajaran 1.2.3 mengenali dan memahami prosa tradisional iaitu karya klasik. Yang kedua ialah SK 2.1 mengenal pasti dan membincangkan elemen sasiah. Di bawah standard pembelajaran 2.1.2 mengenal pasti dan membincangkan kepribadian unggul watak. Baik. Okey, jadi hasil pembelajaran di akhir pembelajaran ini murid akan menyatakan sekurang-kurangnya 3 ciri sastra Panji. Okey. Memahami sinopsis. Okey, yang kedua memahami sinopsis secara kronologi, dan yang ketiga murid akan dapat menyatakan 2 kepribadian unggul watak. Baik. Okey. Tadi kalau bersentuh mengenai objektif yang kedua cikgu, sinopsis mengikut kronologi, maknanya mereka perlu ikut peredaran masa dalam cerita tersebut lah. Ya, betul. Kita akan tengok bagaimana penceritaan itu, penceritaan Okey. itu secara kronologi, secara turutan Secara cerita. turutan Ya, dari betul. awal hingga ke akhirnya. Ya, betul. Baik, bagaimana pula dengan Cikgu Sazia? Soalan saya adalah untuk pelajar tahun berapa ataupun tingkatan berapa yang mereka akan belajar sastra ni cikgu? Okey, untuk kesusastraan Melayu ni, dia untuk pelajar menengah atas, Menengah tingkatan atas. 4 dan 5 sahaja. Okey. Murid-murid tingkatan 4 dan 5 lah cikgu. Di mana mereka akan menggunakan teks yang sama daripada tingkatan 4 dan terus bawa kepada tingkatan 5. Baik, maknanya dia macam satu kesinambungan lah cikgu ya. Jadi tingkatan 4 dan dibawa pula ke tingkatan 5. Ya. Okey, baiklah cikgu, itu dia kita punya standard pembelajaran dan juga objektif yang kita cuba capai hari ini. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Sang Nata di slot menengah atas Didik TV KPM. Jadi cikgu berdua, tadi kita sudah terangkan kepada mereka, hari ini kita akan belajar mengenai sastra Panji. Ya. Jadi apakah pembelajaran yang seterusnya? Silakan cikgu. Okey, baiklah Ifan. Hari ini kita akan terus kepada ciri-ciri sastra Panji. Okey, di sini sebenarnya tadi dah nampak kan cikgu berlakon. Sekarang ni cikgu nak tanya kepada murid-murid di rumah atau di sekolah, apakah yang awak faham tentang ciri-ciri sastra Panji? Siapa nak jawab, sila angkat tangan anda. Baik, silakan Fatin Nur Alia. Fatin. Antara ciri-ciri sastra Panji ialah cerita yang berlatarkan negeri Jawa dan ada unsur magis. Ya, okey, kita tengok dulu dengan jawapan yang lain. Okey, kita dengar dulu. Okey, ada lagi nak cuba ciri-ciri sastra Panji? Silakan Muhazib. Okey, ciri-ciri sastra Panji yang seterusnya ialah watak putera dan puteri Raja Jawa dan bertemakan percintaan antara Wira dan Wirawati. Okey. Kita tanya lagi yang lain. Tanya lagi cikgu. Okey, tanya Siapa lagi. pula lagi nak jawab ni? Siapa Silakan. nak cuba lagi? Okey. Adlin dulu. Ifan nampak Adlin dulu, silakan. Cerita berakhir dengan kebahagiaan dan ada unsur pengembaraan. Okey. Kebahagiaan dan ada unsur pengembaraan. Okey. Ada lagi nak cuba? Saya. Okey. Silakan Dayana. Amalan percaya kepada mimpi. Amalan percaya kepada mimpi. Okey, terima kasih. Nampaknya pelajar memang menguasai teks tentang sastra Panji. Okey, saya akan terangkan lagi apa yang telah disampaikan oleh murid-murid. Okey, yang pertama tadi, dia kata watak putera dan puteri Raja Jawa. Nampak tadi lakonan dia, cuma dalam lakonan kita tadi tak ada Radik Inu je. Radik Inu tu siapa cikgu? Radik Inu tu adalah anak kepada Sang Nata dan Permaisuri. Mungkin belum vaksin lagi cikgu sebab tu dia bawa ke sini. Itulah insya-Allah. Okey. Seterusnya watak puteri kita ada Ken Tambuhan. Okey, dah tengok watak Ken Tambuhan. Dan ciri-ciri dia juga adalah berlatar belakangkan sejarah negeri Jawa. Betul. Itu sebabnya kita tadi berdialog. Kalau boleh, kalau dengar ada slang Jawa ada kat slang situ Jawa, kan. betul. Itu Cepaka Jajah. Yang Permaisuri marah tadi kan, Cepaka Jajah dengan Jenggala. Okey, seterusnya dia bertemakan percintaan antara Wira dengan Wirawati. Kat sini nanti akan bercintanya Ken Tambuhan dengan Radik Inu. Okey, seterusnya kita ada unsur magis. Magis ni adalah unsur luar biasa. Dalam cerita Jawa ni ada diselitkan beberapa unsur magis dalam tu nanti yang akan diterangkan oleh Cikgu Liana. Okey, di sini contohnya Betara Kala. Okey, menghidupkan Radik Inu dan Ken Tambuhan setelah mereka mati. Mereka dihidupkan semula. Okay. Betara Kala tu apa cikgu? Boleh tak Ifan nak tahu? Betara Kala, dia adalah seorang dewa. Seorang dewa. Jawa dari kayangan, dewa dari kayangan, turun dari kayangan. Okey, untuk menghidupkan kembali Radik Inu dan juga Ken Tambuhan. Ya, betul. Okey, seterusnya, ciri yang seterusnya adalah cerita berakhir dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Tadi kita nampak Ken Tambuhan sedih kan? Betul. Tapi di akhirnya nanti dia akan menemui kebahagiaan dia yang dia carilah selama ni. Okey, seterusnya. Dan akhirnya Radik Inu dan Ken Tambuhan ditabalkan menjadi ratu dan suri kuripan. Ratu ni kalau ikut Jawa, lelaki, untuk pemimpin kita panggil ratu. Oh, ratu. Sanata tu ratu. Oh, kalau kita di negara kita ni ratu tu merujuk kepada wanita kan, figura wanita. Tapi di Jawa ratu merupakan figura lelaki. Ya, betul. Okey. Okey, kita teruskan ciri dia amalan percaya kepada mimpi. Dekat sini Raden Menteri dan Ken Tambuhan, dia tertanya apakah maksud mimpi dia. Kalau pelajar dah baca lah, murid dah baca lah teks-teks ni, memang dalam teks tu kedua-dua mereka bermimpi. Dan mimpi mereka tu ada bayangan dia, ada tafsir maksud dia sendiri kan.
Dan seterusnya ada unsur penggambaraan. Dekat sini kita nampak Raden Menteri. Raden Menteri ni, Raden Inu ni, semua adalah orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Okey. Dia mengembara semasa keluar berburu. Okey, kat sini yang kedua berterkara mengembara daripada kayangan turun ke bumi. Baik, boleh tanya cikgu kenapa namanya berbeza? Ada Raden Menteri dan juga Raden Inu. Okey, Cikgu Dana. Gelaran dia. Gelaran dia. Nama sebenar Raden Inu Kertapati. Okey. Dan digelar juga Raden Menteri. Ken Tambuhan tadi gelaran saja. Nama sebenar dia ialah Raden Puspa Kencana. Ya, betul. Raden Puspa Kencana. Ya. Okey, baik. Dia ada nama manja, nama manja, Timbangan. nama Ya, Timbangan betul. je lah. Betul. Macam Ken Tambuhan tu diberi nama Ken Tambuhan sebab dia adalah puteri kesayangan Sanata dengan Permaisuri dan dia sangat cantik daripada puteri yang lain. Sebab itu namanya Ken Tambuhan lah. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Mungkin teruskan. Terima kasih. Okey. Okey, seterusnya kita serahkan pada Cikgu Liana. Sinopsis. Sinopsis. Okey, di Berteruskan sini dengan sinopsis. Okey, untuk sinopsis, okey, kita akan teruskan dengan menggunakan satu alat cerita. Satu alat cerita. Ya, baik nampak di sini. Okey. Satu alat cerita ini kita namakan pendrakat. Iaitu pentas drama kad. Pentas drama kad. Okey. Pentas drama kad. Jadi pentas drama kad ini adalah inovasi daripada Kamishibae. Yep. Kamishibae ini berasal daripada Jepun. Ya, berasal daripada negara Jepun. Jadi telah diinovasikan oleh Dr. Hajah Maskiah binti Haji Masrum, pensyarah kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim. Baik. Jadi diinovasikan jadi pendrakat. Kalau kata Kamishibae dia ada tertingkapnya, pendrakat tiada tertingkap. Oh, tiada tertingkap. Okey. Okey. Baiklah cikgu, untuk hari ini cikgu akan menggunakan kita punya pentas drama kad itu untuk menceritakan sinopsis. Ya, betul. Jadi silakan cikgu. Okey. Cikgu akan mulakan. Proses tradisional ini mengisahkan sebuah negeri yang bernama Cempaka Jajar. Cempaka Jajar diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa iaitu Sang Nata. Sang Nata dan Permaisuri mempunyai seorang putera bernama Raden Inu Kertapati atau digelar Raden Menteri. Sang Nata telah membina sebuah taman yang sangat indah dikelilingi oleh kota batu dan di dalamnya terdapat beberapa buah istana. Dalam istana tersebut, Sang Nata meletakkan puteri-puteri yang telah ditawannya untuk bertenun kain. Ada seorang puteri tawanan yang sangat disayangi oleh Sang Nata dan Permaisuri iaitu Raden Puspa Kencana atau digelar Ken Tambuhan. Pada suatu malam, Ken Tambuhan telah bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Badannya terang benderang disinari cahaya bulan tersebut. Namun, di pinggangnya terbelit seekor naga. Raden Inu juga telah bermimpi perkara yang sama, iaitu bulan jatuh ke pangkuannya. Namun, bulan tersebut dibawa lari oleh seekor raksasa. Mereka berdua tertanya-tanya apakah maksud mimpi tersebut. Pada ketika itu, Raden Inu sudah berumur 17 tahun. Menurut ayahanda dan bondanya, sudah sampai masanya Raden Inu beristeri. Seorang menteri telah mencadangkan agar Meminang dikahwinkan dengan Ratu Banjar Kulon kerana puteri tersebut sangat cantik dan sama taraf dengannya. Ya, betul. Pada satu hari, Raden Inu pergi berburu di kawasan taman dan dia telah menyumpit seekor burung serindik. Namun, burung tersebut telah terbang dan lari masuk ke kubah Ken Tambuhan. Raden Inu meminta Wirawani untuk mencari burung tersebut. Wirawani mendapati burung tersebut berada di sisi Ken Tambuhan. Wirawani telah memaklumkan kepada Raden Inu perkara tersebut. Dengan segera Raden Inu pergi masuk melihat burung tersebut di sisi Ken Tambuhan. Dan apabila terpandang Ken Tambuhan, Raden Inu terus jatuh hati. Wirawani telah menyedari bahawa Raden Inu telah jatuh cinta kepada Ken Tambuhan dan dia mengajak Raden Inu pulang ke istana kerana takut dimarahi oleh ayahandanya. Namun, Raden Inu tidak mahu pulang ke istana dan terus memujuk rayu Ken Tambuhan untuk berkahwin dengannya. Dan Ken Tambuhan bersetuju dengan perkara tersebut. Perkahwinan Raden Inu dan Ken Tambuhan telah diketahui oleh Sang Nata dan Permaisuri. Permaisuri sangat murka
kepada Raden Inu dan Ken Tambuhan kerana baginya Ken Tambuhan bukanlah pasangan sesuai untuk Raden Inu kerana Ken Tambuhan merupakan seorang puteri tawanan. Permaisuri mencari jalan untuk membalas dendam terhadap Ken Tambuhan. Suatu hari, Permaisuri meminta Raden Inu pergi berburu kijang dan pelanduk untuk dibawa kepadanya. Setelah Raden Inu pergi, Permaisuri memanggil pelabaya ke istana dan mereka merancang sesuatu. Setelah itu, Permaisuri telah memanggil Inang supaya mengarahkan Ken Tambuhan ke istana. Di istana, Ken Tambuhan dimarahi dan ditampar oleh Permaisuri. Setelah itu, pelebaya membawa Ken Tambuhan pergi ke dalam hutan dengan alasan untuk pergi berjumpa dengan Raden Inu. Sampai ke hutan, pelebaya telah menceritakan bahawa dia diarahkan oleh Permaisuri untuk membunuh Ken Tambuhan. Ken Tambuhan berasa terkejut dengan perkara tersebut. Sebelum dibunuh, Ken Tambuhan meminta pelebaya meletakkan mayatnya di atas rakit dan ditabur dengan bunga cempaka dan angsana. Dan setelah dibunuh, mayat Ken Tambuhan dihanyutkan ke dalam sungai. Raden Inu yang tidak mendapat hasil daripada perburuannya telah berhenti di tepi sungai dan mandi bersama pengikutnya. Dan mereka ternampak sebuah rakit yang dihias dengan sangat cantik. Dan apabila mereka mendekati rakit tersebut, Raden Inu mendapati mayat isterinya di atas rakit itu. Raden Inu berasa sangat sedih dan dia mengambil keputusan untuk mengorbankan diri dengan menikam dadanya. Wirakarta telah membawa berita kematian Raden Inu dan Ken Tambuhan kepada Sang Nata dan Permaisuri. Mereka berdua sangat terkejut dengan perkara tersebut dan bergegas ke tempat kejadian. Semasa dalam perjalanan, para menteri telah bercerita kepada Sang Nata perkara yang sebenarnya yang terjadi. Jadi, mayat Ken Tambuhan dan Raden Inu dibawa pulang ke istana dan diletakkan di atas candi. Manakala pelebaya telah dihukum bunuh dan Permaisuri telah dihukum menjaga anjing perburuan di luar istana. Sang Nata yang berasa sedih dengan kematian Raden Inu dan Ken Tambuhan telah memohon kepada Dewata Mulia Raya agar menghidupkan kembali anak anda berdua. Betara Kala telah diarahkan untuk turun ke bumi dan menghidupkan mereka berdua menggunakan kembang Gandapura dan kembang Wijaya. Dan mereka dihidupkan kembali. Sang Nata berasa gembira dengan perkara tersebut dan telah mengampunkan Permaisuri. Akhir sekali, Raden Inu dan Ken Tambuhan telah ditabalkan sebagai Ratu dan Suri Negeri Kuripan. Itulah cerita kepada prosa tradisional ini. Baiklah cikgu, terima kasih atas sinopsis yang telah diberikan mengenai sastra Panji ini. Nampaknya cikgu ceritanya orang kata apa, ada penuh elemen magis, ada juga elemen kata apa, suspend pun ada betul. juga, menghidupkan kembali yang dah mati kan cikgu. Jadi baiklah, banyak lagi perkara yang kita akan sentuh selepas ini, tetapi sekarang kita dapat berehat seketika. Kita akan bertemu selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih bersama kami di slot menengah atas Direct TV KPM. Kalau di slot 2 tadi kita telah berbicara mengenai ciri-ciri sastra Panji yang diceritakan oleh Cikgu Salziah dan juga sinopsis oleh Cikgu Liana. Sekarang ni untuk segmen ketiga, apa pula yang kita akan sentuh, Cikgu? Okey, untuk segmen ketiga, kita akan pergi kepada kepribadian unggul. Okey. Saya rasa tadi pelajar dah menyalin nota, murid-murid dah menyalin nota apa yang diberikan oleh Cikgu Liana. Okey. Cikgu nak bertanyalah kepada murid-murid di sana kan, apa yang dimaksudkan dengan kepribadian unggul? Siapa nak jawab? Baik, silakan Dayana. Okey, Dayana. Okey, Dayana. Maksud kepribadian unggul ialah sifat yang boleh dicontohi. Ya, betul. Tanya kepada Dayana. Okey, maksud kepribadian unggul kat sini. Okey, dia adalah sifat yang sempurna. Kita nampak kat sini, kita ambil contoh kepada Radik Inu. Kalau ikutkan sebenarnya kan, apa yang disampaikan oleh Cikgu Liana tadi sinopsis dia, sebenarnya dia telah menguasai, menceritakan keseluruhan cerita dalam Panji tu. Nampak panjang kan? Betul. Tapi Cikgu Liana dah memudahkan. Bermakna murid-murid kena fahamilah apa yang disampaikan. Okey, dia adalah sifat yang sempurna. Dia cemerlang. Cemerlang tu apa sahaja bidang yang dibuat, dia sangat cemerlang, berjaya, istimewa dan dapat dicontohi. Istimewa. Nak menggambarkan watak Radik Inu itu adalah watak yang paling istimewa kepada watak-watak yang lain. Okey, tadi cikgu dah sebutkan kita ambil Radik Inu untuk kita kaji bahagian kepribadian unggul. Boleh tak cikgu nak tanya sekali lagi? Okey, boleh Ifan? Boleh cikgu, silakan. Murid-murid yang dah cantik kat sana dengan beraksesori Panji Jawa tu kan. Okey. Boleh tak bantu cikgu kita kongsi apakah yang awak faham tentang kepribadian unggul Radik Inu? Silakan. Siapa di sana? Okey, Adlin Nur Amira. Okey, Adlin. Kepribadian Radik Inu ialah taat kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa. Okey, kita cari lagi. Cari lagi, okey. Cari lagi kalau ada. Ada lagi? Okey, Fatin. Silakan Fatin. Salah satu kepribadian unggul Radik Inu ialah penyayang. Dia seorang yang penyayang. Radik Inu penyayang. Kita cari lagi kalau ada. Ada lagi nak cuba? Okey, Dayana. Kepribadian Radik Inu ialah perasaan ingin tahu yang tinggi. Perasaan ingin tahu yang tinggi. Ada lagi yang cuba sebelum cikgu teruskan? Okey, penutup Muhazib. Silakan Muhazib. Okey, kepribadian unggul Radik Inu ialah berpegang pada janji. Berpegang pada janji. Ifan cuba boleh satu. Ya, apa tu? Sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Wah, nampaknya Ifan mengikuti sinopsis Cikgu Liana. Dari tadi dengar sinopsis cikgu kan. Oh ya, betul. Okey. Tanya Ifan. Betul Ifan mengikuti. Okey, kita tengok ya. Kepribadian unggul Radik Inu. Okey, tadi murid cikgu dah sebutkan 4 perkara. Memang 4 perkara ni kita bincangkan selalu dalam kelas. Iaitu taat kepada ibu bapa. Kita tengok dia punya huraian dia. Taat kepada ibu bapa, Radik Menteri sanggup meninggalkan isteri dia, Ken Tambuhan, untuk pergi berburu atas arahan bonda dia untuk mencari kijang hidup. Murid-murid kena ingat ya, Radik Menteri dengan Radik Inu ni orang yang sama. Orang yang sama. Gelaran ya, betul. Ya, betul. Baik. Okey, seterusnya. Radik Inu seorang yang penyayang. Kerana oleh sebab terlalu sayang ke isterinya, Radik Inu, Radik Menteri, orang yang sama dia sanggup mengorbankan dirinya. Setelah dia lihat atas rakit tu, isteri dia dah mata terakit dan dia sanggup mengorbankan diri dia. Okey, seterusnya Radik Inu berpegang pada janji. Dekat sini nampak Radik Menteri berjanji tidak mau bercerai dengan Ken Tambuhan walau apa saja yang terjadi. Dia ada perjanjian mereka berdua. Walaupun dibukai oleh permaisuri tak suka. Ya. Tapi Menteri Radik Inu ni tidak meninggalkan langsung Ken Tambuhan. Betul, Ya, sebab betul. dah berjanji setia semati Ya, cikgu. betul. Hidup semati. Baik, silakan Okey, cikgu. seterusnya perasaan rasa hormat yang tinggi. Yang ini kita rasa macam respect lah. Okey, kepada Radik Inu atau Radik Menteri ni, dia menghormati Sanata Tesaratu sebagai pemimpin walaupun Sanata ni adalah ayahandanya sendiri. Bila dia berjumpa dengan Sang Nata, dia akan menyembah. Menyembah juga seperti walaupun dia menyembah ayah pemerintah. kepadanya. Ya, betul. Baik. Okey, kita dah habis kepada 4 kepribadian unggul.
Okey, kat sini cikgu nak uji pula murid-murid di betul. sana. Kita Latihan kena uji pengukuhan dia. sikit. Uji sikit dah cikgu. Sikit. Boleh ke? Dah bersedia? Dah bersedia ke belum? Sila angkat tangan sikit kalau dah bersedia. Okey, nampaknya dah bersedia semua. Okey, apakah soalan untuk latihan pengukuhan yang pertama? Terbuka ya? Terbuka. Terbuka. Maknanya sesiapa yang jawab tu, siapa yang cepat, dia lah boleh jawab. Okey, baik. Okey. Apakah soalan ni cikgu? Okey, ini adalah tentang kepribadian unggul. Okey, di sini ada petikan. Nak minta Ifan baca boleh? Baik, okey. petikan tersebut. Ya, betul. Okey, petikannya berbunyi, wahai utama jiwa, tidaklah Tuan hilang seorang diri sahaja. Biarlah kakang pergi bersama-sama. Habis berkata-kata itu, ia pun menghunus keris, lalu menikam dadanya sendiri. Maka mangkatlah ia. Ya, itu dia Ifan. Itu dia. Kepribadian Okey. unggul yang kita dapat dalam petikan ini. Okey, ada yang nak cuba murid cikgu? Siapa nak cuba? Okey, silakan Fatin. Okey, silakan Fatin. Tengok petikan ni, cuba cari kat mana kepribadian unggul dia. Kepribadiannya ialah setia. Dia setia. Okey, selain pada setia, Tahniah Fatin nampak kat situ kepribadian unggul dia setia. Selain itu ada siapa nak cuba? Melalui petikan? Ada? Semua tengah berfikir-fikir lagi tu. Mungkin mereka perlukan masa untuk berfikir. Okey, silakan. Okey, Dayana. Okey, silakan Dayana. Seorang yang penyayang. Seorang yang maknanya kepribadian unggulnya penyayang. Ya, betul kat sini. Okey, dia sanggup menikam dadanya. Sebab apa? Dia nak mati bersama-sama isteri dia. Kalau Ifan kata tadi, dia sanggup berkorban kan Ifan? Okey, tahniah. Terima kasih Dayana. Terima kasih Fatin. Okey, untuk petikan yang kedua. Yang kedua. Cikgu nak baca lagi ke? Boleh ke Ifan? Boleh, tak ada masalah. Okey, silakan. Okey. Oh, Adinda janganlah berkata begitu. Kakang tidak mahu bercerai dengan Adinda. Walau apa pun terjadi kepada Kakang, Kakang tidak akan mungkir janji. Dia adakan perkataan tu. Kita tengok siapa yang dapat jawab. Kepribadian unggul Raja Inu dekat sini. Silakan Adlin. Adlin angkat tangan. Okey Adlin, sediakan. Kepribadian unggul yang terdapat dalam petikan di bawah ialah tak berpegang kepada janji. Di mana ayat yang Alin kata dia sesuai dengan berpegang kepada janji? Kakang tidak mahu bercerai dengan Adinda walau apa pun yang terjadi kepada Kakang. Okey. Okey, nampak kat situ kan? Dan yang terakhir, Kakang tidak akan mungkir janji. Okey, bagus. Tahniah kepada semua. Ifan pun boleh mengikuti Boleh cikgu. Ifan suka dari awal tadi. Ifan masih fokus nak tahu cerita sastra Panji ni cikgu. Okey. Seterusnya kita rasa kita dah sampai kepada slide terakhir untuk rumusan ni. Untuk latihan pengukuhan ni. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan kepada rumusan kita, kerana kita nak berehat seketika. Kerana hari lepas ni kita akan teruskan dengan rumusan pula. Tetapi sekarang ni kita minta izin cikgu untuk kita pergi berehat kejap lah. Mungkin rakan-rakan saya nak pergi minum air ke apa kan. Kita kembali selepas ini di slot menengah atas Direct TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas Direct TV KPM dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Dan tadi untuk segmen pertama, dua dan ketiga kita dah belajar mengenai sastra Panji. Dan mungkin ada penonton yang baru melihat kita sekarang ni. Jadi apa kata sebelum kita pergi ke rumusan, kita saksikan ataupun ceritakan kepada mereka tentang apa yang kita belajar hari. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Abang Ifan. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini kita dah lihat
ciri-ciri sastra Panji, bagaimana ciri sastra Panji ini membezakan sastra Panji dengan prosa-prosa yang lain. Ya, dalam buku teks Nilai Insan ada 3 prosa yang kita pelajari. Jadi setiap prosa itu mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Betul. Ya, jadi murid-murid kena ingat ya ciri setiap prosa tersebut supaya lebih mudah untuk dibezakan. Baik. Dan contohnya cikgu untuk ciri-ciri sastra Panji ni? Contoh tadi kita ada, kalau kata sastra Panji dia ada watak wirawati, wira-wirawati, Berlatar belakangkan berlatar belakangkan negeri Jawa. Ada elemen majis. Elemen magis, betul. betul. Ya, sastra Panji dia penuh dengan elemen magis. Ya. Okey, lepas tu ada unsur-unsur pengembaraan. Memang suka berburu, mengembara, berburu, mengembara. Dan ada juga kesaktian di mana ada dewa yang turun ke bumi dari kayu. Ya, betul. Okey. Ifah ingat tak nama dia tadi? Saya ingat Siapa nama dia? namanya adalah Betara Kala. Bagus, Baik ingat. Baik cikgu. Okey, apa Okey. lagi watak-watak yang ada di dalam sastra Panji ni? Mungkin cikgu ceritakan sedikit. Watak yang dalam sastra Panji kita lihat tadi ya, ada Sang Nata sebagai pemerintah unggul negeri Cempaka Jajar. Ada Permaisuri. Permaisuri, ya. Ada Ken Tambohan dan ada seorang putera bernama Raden Inu. Jadi murid kena ingatlah. Jadi setiap watak ni ada memainkan peranan yang penting. Okey, jadi kita juga tadi kita dah lihat sinopsis yang diceritakan secara kronologi. Ya. Sinopsis ini jika kita baca secara kronologi kita dapat mengetahui keseluruhan cerita tersebut. Okey, dan yang ketiga tadi kita dah Cikgu Sazah ada menerangkan mengenai kepribadian unggul watak utama. Baik. Jadi kepribadian unggul ni adalah satu perkara dalam diri watak itu yang kita boleh contohi dalam kehidupan seharian kita dan jadikan pegangan untuk diri kita sendiri. Dan contohnya tadi kalau kita lihat balik kepribadian unggul, Raden Inu contohnya penyayang. Apa lagi cikgu? Betul. Penyayang. Berpegang pada janji. Berpegang pada janji, tak akan mungkin janji lagi cikgu. Taat kepada ibu bapa. bapa. Itulah perkara yang sanggup anak-anak murid kita berkorban, patut contohi dalam kehidupan seharian kan? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat tadi cikgu cakap pentingnya kalau kita ikut sinopsis secara kronologi. Kenapa kalau kita salah macam kita orang kata terbalikkan situasi mungkin susah untuk kita faham, betul tak cikgu? Nanti kita akan terlepas perkara-perkara yang orang kata yang penting dalam cerita tersebut. Sebab tu pentingnya kita mulakan sinopsis kita melalui cerita yang pertama sampailah akhir. Ya, betul. Jangan kita lompat-lompat cerita nanti lupa pula ataupun hilang perkara yang penting. Yang sepatutnya yang kita kena tahu. Baik. Sinopsis ini Isu adalah penting. perkara penting. Ya, Perkara-perkara penting yang kita ambil dan kita ringkaskan. So kalau ikutkan cerita ini sangat panjang. Sangat panjang. Dan daripada bahasanya muka mungkin surat agak susah kan cikgu untuk muka kita surat faham. 23 sehingga muka surat 48 tak silap saya dalam buku teks. Panjang juga ya. Sangat panjang dalam terdiri daripada beberapa bab. Okey, baiklah cikgu. Itu dia. Kita punya imbas kembali mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai sastra Panji. Dan sekarang ni Abang Irfan nak tanya kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian, apakah rumusan yang anda boleh lakukan untuk hari ini? Jadi, siapa nak mulakan dulu? Sila angkat tangan. Baik, silakan Adlin. Apakah rumusan yang anda boleh buat mengenai topik kita hari ini? Rumusan yang saya dapat pada hari ini ialah saya dapat mengetahui tentang sinopsis sastra Panji dan kepribadian unggul Raden Inu. Baik, boleh tak ceritakan sikit kepada Abang Irfan apakah kepribadian unggul yang patut Adlin contohi? Taat kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa. Anak solehah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Adlin. Dan yang kedua, siapa pula nak bagi rumusan kat Abang Irfan ni? Silakan. Okey, Fatin Nur Alia, silakan. Rumusan dari apa yang saya pelajari hari ini ialah saya dapat belajar dan memahami ciri-ciri sastra Panji. Mungkin boleh ceritakan kepada Irfan apakah ciri-ciri yang adik Fatin Fatin ke? Ya, Tadi betul, betul Fatin Fatin dapat hari ini, silakan. Saya dapat belajar tentang negeri Jawa. Negeri Jawa. Terdapat Ratu, Permaisuri dan Inang Pengasuhnya. Baik, betul tu. Sebab kalau kita di Malaysia ni, ratu tu adalah macam Ifah cakap tadi, betul, pasangan kepada raja ataupun perempuan. Jadi kalau ratu di Jawa adalah lelaki pula. Okey, baik, terima kasih Fatin. Yang ketiga, silakan siapa nak beri rumusan kepada Irfan di sini? Dayana. Okey, Dayana, silakan. Rumusan yang saya dapat pada hari ini ialah saya lebih faham tentang ciri-ciri sastra Panji. Ciri-ciri sastra Panji. Mungkin boleh kongsikan kepada Abang Irfan dan penonton di rumah apa lagi ciri-ciri yang belum Fatin cakap sebentar tadi. Silakan.
amalan percaya kepada mimpi kerana Raden Menteri dan Ketabuhan tertanya-tanya akan takbir mimpinya. Ya, betul. Okey, baik. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tak apakah mimpi yang berlaku sebenarnya? Mimpinya Ken Tambuhan bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Bulan jatuh ke pangkuannya. Maksudnya bila bulan jatuh ke pangkuan bermakna dia akan mendapat perkara yang besar, perkara yang baik, luar biasa dalam hidupnya. Tetapi di pinggangnya terbelit seekor naga. Okey. Jadi maksud ada Itu sesuatu perkara yang yang tak baik lah. Ada baik, ada yang tak tak baik. baik. Seperti juga dengan Raden Inu, dia bermimpi bulan jatuh ke ribanya, tetapi bulan tersebut dibawa lari oleh raksasa. Jadi tafsirannya cikgu adalah ada perkara yang baik dan juga baik akan berlaku. Ya, betul. Perkara baik akan berlaku, tetapi perkara baik itu telah dirampas daripadanya. Okey, maknanya orang kata apa, kenangan manis itu tak selama-lamanya lah. Akan dirampas oleh perkara lain pula. Itu tafsir mimpi dia lah. Tafsir mimpi sahajalah. Tapi dalam prosa prosa Panji ini memang unsur-unsur percaya kepada mimpi itu memang jadi pegangan kepada watak-watak dalam dalam cerita tersebut. Baik, memang ada ilmu mimpi ni dalam cerita-cerita lama ni lah. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Dan yang terakhir, Irfan nak dengar pula rumusan daripada Muhazib. Dari tadi diam je. Silakan rumusan sedikit. Rumusan yang dapat saya rumus pada pembelajaran hari ini ialah saya dapat mengetahui tentang kepribadian Raden Inu yang dapat kita contohi. Baik, berikan kepada Abang Irfan contoh yang boleh Muhazib contohi. Perasaan ingin tahu yang tinggi. Okey, kenapa pentingnya kalau kita patut ada perasaan ingin tahu ni? Boleh ceritakan tak sedikit? Sebab kita dapat tahu benda-benda baru. Betul. Sebab kalau kita tak tahu, kita tak pernah cuba kan. Jadi kita kena, kita tak nak tahu. Kita nak tahu. Jadi sebab tu kita nak perasaan ingin tahu. Terima kasih Muhazib. Itu dia rumusan daripada rakan-rakan kita yang berada dalam talian. Dan bagaimana pula rumusan daripada cikgu-cikgu kita hari ini? Kita silakan dulu Cikgu Salziah, dipersilakan. Daripada saya selalu berkata dalam slot Didik TV kepada pelajar, sebenarnya untuk pelajar menguasai keseseraan Melayu komunikatif ni, yang pertama kena minat membaca. Kena minat membaca. Kenapa cikgu? Kenapa? Sebab dalam teks kita tu memang banyak genre yang perlu kita baca. Kita banyak genre dia, ada drama. Betul. Kita ada cerpen, kemudian kita ada novel. Semua tu kena membaca, ya. Puisi. Ya, puisi. Kita ada puisi tradisional, ada puisi moden. Semuanya kena membaca. Okey, yang kedua, bila pelajar membaca, pelajar kena banyak buat catatan. Itu kita tahulah, kalau pelajar kan, kalau membaca tanpa buat catatan, dia mudah lupa. Catatan tu penting, Irfan. Sebab kita dulu belajar pun dengan mulakan dengan catatan. Sebab catatan ni kita akan ingat waktu peperiksaan kan. Dan yang ketiga ni saya suka gunakan kena jatuh cinta, bukan dengan cikgu dia. Dengan siapa? Cikgu dengan apa? Dia kena jatuh cinta dengan subjek tersebut tu. Tak kisahlah mata pelajaran, tak kisahlah sastra ke, bahasa Melayu, bahasa ni, kena suka. Kena jatuh cinta. Sebab bila kita suka, kita akan cuba mendalami teks tersebut. Kita akan beri sepenuh jiwa kepada mata pelajaran tersebut. Kalau kita tak cinta, orang kata apa, kita tak tutuplah buku ni, tak seronok pula membaca. Tapi kalau kita dah jatuh cinta dengan mata pelajaran tersebut, kita akan seronok membaca. Okey, baik, kita itu saja. Betul tu cikgu. Itu je, Irfan. Baik, terima kasih Cikgu Salziah, di mana pentingnya untuk rakan-rakan saya di rumah kena membaca dulu teks tersebut, baru boleh jatuh cinta. Dan bagaimana pula dengan Cikgu Liana, apakah rumusan yang boleh Cikgu ceritakan untuk hari ini? Okey, jadi untuk hari ini, Cikgu nak tekankan ya, apabila kita membaca sesuatu teks, kita perlu memahami watak-watak yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, bila kita dapat memahami, boleh kita dapat mengenal pasti perwatakan yang dapat kita contohi, yang dapat kita ambilkan pengajaran. Betul. Supaya kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya dalam sastra Melayu, dalam sastra kita panggil karya sastra ini, sebenarnya dia dekat dengan kehidupan seharian. Dia menceritakan mengenai kehidupan seharian sebuah masyarakat. Jadi dengan kita memahami perkara-perkara tersebut, ada perkara-perkara yang kita boleh jadikan pengajaran dan pedoman untuk diri kita. Betul itu.
di mana setiap cerita ataupun karya sastra ni pasti akan ada nilai dan juga pengajaran yang cuba ditonjolkan. Ya, betul. Jadi sebab itulah kita kena membaca, tapi bukan baca sahaja, kita kena menghayati juga. Barulah kita faham akan semua maksud yang cuba diceritakan. Ya, betul. Baik, tu. terima kasih Cikgu Liana dan juga Cikgu Salziah. Dan bagaimana pula untuk rakan-rakan saya yang okey, rasanya hari ini nak buat latihan ataupun praktis mengenai sastra. Di manakah mereka boleh dapatkan itu, Cikgu? Sumberku kan? Okey, ya betul. Dalam sumberku banyak pengajaran-pengajaran yang telah dimasukkan di situ, yang telah diletakkan di situ. Jadi murid-murid boleh terus pergi ke sumberku untuk mencari latihan-latihan maklumat dalam apa saja mata pelajaran yang ada di situ. Baik, dan untuk penonton di rumah juga anda boleh menyaksikan link ataupun laman sesawang yang tertera di bawah ini, okey. Masuk ke portal Delima-ku dan juga cari sumberku lah. Baik, dan ini merupakan inisiatif KPM yang dilancarkan pada 30 Ogos yang lalu. Baik, terima kasih cikgu berdua, Cikgu Salziah dan juga Cikgu Liana berpakaian seperti orang Jawa hari ini bersama saya. Kerana hari ini kita belajar mengenai sastra sastra Panji. Maafkan saya. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian. Sungguh cantik, sungguh kacak kerana hari ini mereka dalam mood orang-orang Jawa. Sudah banyak diceritakan. Dan terima kasih juga kepada penonton yang setia menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Baiklah, kalau itu tiada apa-apa lagi cikgu, saya nak ceritakan kepada anda semua untuk sentiasa menghargai dan mengagungkan karya sastra kerana ini adalah warisan budaya kita. Baiklah cikgu, itu sahaja daripada saya hari. Terima kasih. Terima kasih. Didik TV KPM